banyak kali dah sebenarnya dalam page hartanah dan anda. Okay, kepentingan untuk bakal-bakal pembeli ataupun bakal penjual berurusan dengan perunding hartanah ataupun real estate negotiator, ataupun singkatannya kita panggil REN lah. Kenapa tuan-tuan dan puan perlu berurusan dengan REN yang berdaftar? Berdaftar dengan siapa? Berdaftar dengan lembaga penilai, pentaksir, ejen harta tanah dan pengurus harta, ataupun bahasa mudahnya singkatannya kita panggil LPPEH lah. Okay. So kenapa tuan-tuan dan puan sebagai bakal penjual dan juga bakal pembeli perlu berurusan dengan REN yang berdaftar dengan LPPH? Okay. Sebab ada beberapa perkara lah yang tuan-tuan dan puan perlu faham. Okay. Yang paling mustahak sekali kerana di bawah akta Akta Penilai Pentaksir Ejen Harta Tanah dan Pengurus Harta ataupun singkatannya Akta 242, seseorang yang ingin menjual harta ataupun menjual rumah dan sebagainya dan mendapat komisen ataupun mendapat sagu hati lah daripada penjualan tersebut. Ni maksud dia jual harta yang bukan dia punya lah. Harta tu milik orang lain, tapi hasil daripada jualan tersebut dia dapat komisen, dia earn something from selling the property tu. Sebenarnya mereka yang ingin menjual dan mendapat komisen daripada jualan tersebut perlulah mendapat kebenaran ataupun dapat lesen daripada lembaga penilai pentaksir ejen harta tanah dan pengurus harta lah, daripada LPPEH tadi. Sebab tu saya cakap bila kita nak berurusan dengan perunding hartanah ataupun REN ni, kita kena pastikan perunding hartanah ataupun REN tersebut adalah REN yang berdaftar. Okey, macam mana nak pastikan yang REN tersebut adalah REN yang berdaftar? Kejap lagi saya akan kongsikan dengan anda semua, insyaAllah. Okey, itu antara yang pertama lah, sebab ia memang digariskan dan diwajibkan di dalam Akta Penilai Pentaksir Ejen Harta Tanah dan Pengurus Harta, Akta 242. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tuan-tuan dan puan perlu berurusan dengan REN berdaftar? Okey, yang paling mustahak sekali adalah untuk mengelakkan tuan-tuan dan puan daripada ditipu ataupun dimanipulasi oleh insan-insan ataupun orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Okey, itu antara benda yang penting yang saya cuba sampaikan di sinilah. Sebab sekarang ni banyak kes-kes yang kita dengar di luar sana. Kebanyakan mereka yang ingin menjual lah, khususnya lah sebagai seorang penjual, bila mereka melantik orang yang tidak bertauliah ataupun orang yang tidak dilesenkan oleh lembaga, bukan REN yang berdaftar. Okey, orang-orang ni sebenarnya ada kalanya mengambil kesempatan dengan menaikkan ataupun meninggikan harga jualan tanpa pengetahuan penjual tersebut. Okey, senang cerita, dia markup harga tersebut. Katalah tuan-tuan dan puan sebagai seorang penjual ingin menjualkan rumah tuan-tuan dan puan tu pada harga RM180,000. Okey, tapi yang saya namakan sebagai broker haram ni lah. Broker haram ni, cara mereka buat duit adalah mereka naikkan harga daripada RM180,000 tu, dia letakkan harga yang lebih tinggi tanpa pengetahuan penjual dan tanpa persetujuan penjual tu sendiri. Okey, katalah tadi nak jual pada harga RM180,000. Dia naikkan harga tu sehingga RM200,000. Yang mana ada lebihan RM20,000 di situ, dia anggap lebihan RM20,000 tu sebagai komisen kepada dia. Itu yang kita nak elakkan. Tuan-tuan puan sebagai penjual tak tahu pun yang dia markup harga RM20,000 tadi tu. Dan broker haram ni bertindak menaikkan harga dan mengiklankan hartanah yang tuan-tuan puan ingin jualkan tadi menjadi RM200,000 tanpa pengetahuan tuan-tuan puan sendiri. Dan hasil daripada jualan tersebut yang mana kalau katalah dia berjaya jual RM200,000, RM20,000 ekstra tadi tu masuk ke poket dia. So itu yang kita nak elakkan lah daripada berlakunya penipuan. Kerana seorang ejen hartanah yang berdaftar ataupun REN yang berdaftar ni, dia hanya boleh mengambil komisen berdasarkan daripada harga jual yang dah diperolehi lah. Dan komisen yang dia boleh dapat hanya terhad setakat 3.18% maksimum. Itu sahaja. Dia tak boleh markup lebih daripada itu, tak boleh ambil lebih daripada itu tanpa persetujuan daripada pihak penjual tu sendiri. Okey, so itu perkara yang kedua yang tuan-tuan dan puan perlu tahulah kenapa
saya syorkan tuan-tuan puan berurusan dengan rent ataupun ejen hartanah yang berdaftar. Okey. Perkara yang ketiga yang kita cuba nak elakkan di sini adalah manipulasi daripada broker haram yang tak bertauliah ni tadi untuk kata apa menjalankan urus niaga yang tidak wujud. Okey, sebagai contoh, katalah ada rumah yang ingin dijual diiklankan di dalam social media ataupun di dalam mudah.my ataupun di mana-mana platform lah. Dia iklankan rumah tersebut yang sebenarnya rumah tu tak wujud pun. Rumah tu tak wujud pun, dia saja je letakkan iklan untuk pancing. Untuk pancing mereka-mereka yang nak beli rumah yang mana dia ambil kesempatan di situ. Bila katalah tuan-tuan perempuan ingin membeli rumah tersebut, kita pun berhubunglah dengan bogus punya ejen tadi tu yang dikatakan so called ejen tadi tu. Kita berhubung dengan dia melalui telefon dan dia meminta kita untuk membayar sejumlah wang yang mana bayaran sejumlah wang tersebut minta untuk didepositkan ke dalam akaun. Akaun tu sah-sahlah bukan akaun milik syarikat, tapi akaun tu akaun peribadi ataupun personal akaun milik bogus punya ejen tadi itulah. Okay, so macam mana kita nak elakkan perkara ni daripada berlaku? Tuan-tuan puan daripada tertipu ditipu oleh anasi-anasi yang cuba untuk manipulasi keadaan tuan-tuan puan yang mungkin alpa ataupun tak tahu ni tadi. Okay, so dengan adanya perunding hartanah yang berdaftar, tuan-tuan puan boleh check ataupun boleh periksa latar belakang mereka terlebih dahulu dan pastikan nombor rentek yang ada pada perunding-perunding hartanah ni, tuan-tuan puan periksa terlebih dahulu di laman sesawang ataupun laman web Lembaga Penilai Pentaksir Ejen Hartanah dan Pengurus Harta. Itu sebenarnya antara langkah yang perlu tuan-tuan puan buat sebelum berurusan dengan mana-mana ejen hartanah. Okay, so bila dapat tahu tentang ejen hartanah tadi ingin menjual rumah tersebut, terus bertanya kepada mereka, okey, boleh tak saya dapatkan nombor rentek tuan? Okay, boleh tak saya dapatkan nombor rentek tuan untuk saya cek di website LPPH betul ataupun tidak tuan ni adalah seorang ejen hartanah yang berdaftar. Okay, so bila dah cek, tengok memang dia adalah ejen hartanah yang berdaftar, sepatutnya dia tidak sewenang-wenangnya minta kita depositkan whatever payment sekalipun ke dalam akaun milik peribadi. Okay, kalau kita nak beli rumah tersebut, seorang ejen hartanah yang berdaftar sebenarnya mereka telah dilatih. Tuan nak beli rumah ni, tuan kena ikut saya, tengok dulu rumah ni, buat inspection dulu. Dah tengok rumah ni, dah okey, barulah kita akan tanda tangan apa yang dipanggil sebagai booking form ataupun agreement to purchase ataupun letter of offer to purchase untuk memuktamadkan pembelian rumah tersebut. Ini yang sepatutnya ejen hartanah yang berdaftar akan maklumkan kepada tuan-tuan puan semua. Bukan dia suruh straight away masukkan duit dalam akaun. Tak, no such thing as nak booking, you kena bayar hari ni juga. Kalau you tak bayar hari ni, rumah ni gone. So tu yang saya risaukan sangat-sangatlah. Dan itulah sebabnya saya terpanggil untuk discuss tentang topik ini pada malam ni. Dan saya sebenarnya tak berkesorangan. Pada malam ni saya ada bersama-sama dengan saya tetamu undangan yang cukup istimewa yang saya dah kenal cukup sekian lama lah. Daripada tahun lepas lagi saya dah kenal beliau. Dan sebenarnya baru tengah hari tadi saya maklumkan kepada dia, okey, boleh tak tuan follow saya di hartanah dan anda dan kata apa bersama-sama dengan saya pairing bersama-sama dengan saya pada malam ni dalam rancangan live. Okey, so petang tadi baru dia dimaklumkan dan dia menyatakan persetujuan, alhamdulillah. Dan tu yang saya nak jemput beliau pada malam ni, sahabat saya yang memang dah lama saya kenal dan dah banyak kali saya berurusan dengan beliau. Sahabat saya yang kita baru nampak di skrin sekarang ni, Tuan Rusdi. Okey, apa khabar Rusdi? Alhamdulillah, sihat tuan. Okey, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama-sama dengan saya pada malam ni. Sama-sama tuan. Okey, minta maaf lah short notice, baru tengah hari tadi saya hello Rusdi, minta Rusdi tolong memenuhi jemputan saya pada malam ni lah. Tapi alhamdulillah Rusdi dengan steady je cakap okey boleh, tak ada masalah kan. Itu yang saya pun okeylah tu.
lega lah bila orang kata apa dapat bersama-sama dengan Rusdi pada malam ni. Dan terima kasih sekali lagi lah kerana menyatakan persetujuan dan sama-sama sudi untuk bersama-sama kita lah pada malam ni lah. Okey. Ada ramai kawan-kawan kita yang dah join pada malam ni. Okay, saya baca sekejap kawan-kawan yang dah join rancangan live kita pada malam ni. Okay, Tuan Abdullah Osman, Waalaikumsalam, terima kasih. Tuan ASM Property, Waalaikumsalam. Okay, Tuan Haji Wahab pun ada, Waalaikumsalam Tuan Haji. Okay, Ram Sideng pun ada. Okay, terima kasih. Syazaz Izwan pun ada. Okay, terima kasih. Kasih Muhammad Rafiz dan Tuan Fazli Wahab, Waalaikumsalam. Okay, terima kasih semua yang dah join. Okay, saya mohonlah bantuan rakan-rakan yang dah join ni tolong tekan button share, kongsikan pada rakan-rakan yang lain supaya lebih ramai lagi yang join kita pada malam ni lah. Okay, Rusdi dah makan ni? Alhamdulillah dah Tuan. Okay, so tengah dekat, saya dipahamkan Rusdi ada dekat pejabat sekarang ni lagi betul Tuan. Saya masih di pejabat lagi, masih ada urusan sikit lah untuk update iklan. Oh, ini betul-betul Ren yang hebat ni, sampai tengah-tengah malam macam ni pun masih lagi bekerja keras sampai pukul 9 lebih pun ada kat office lagi kan. Okey, so mungkin ramai di kalangan sahabat-sahabat yang tengah menonton rancangan live ni yang nak kenal lah siapa yang mempunyai diri nama Rusdi ni kan. So saya jemputlah Rusdi untuk memperkenalkan diri lah, latar belakang sedikit sebanyak tentang diri Rusdi. Okey, silakan. Terima kasih kepada Tuan Isaac kerana sudi menjemput saya dalam berlive bersama Hartanah dan anda. Okey, saya Muhammad Rusdi bin Ahmad, berumur 33 tahun, berasal daripada Kelang. Saya merupakan seorang perunding hartanah berdaftar. Sekarang saya bersama dengan agensi Propland Consultancy. Ini saya punya name card saya. Okey. So saya pengalaman dalam urusan jual beli hartanah ni sudah hampir 4 tahun lah. Saya bermula pada 4 tahun tu. 4 tahun. Okey, saya bermula pada tahun 2017. Saya bermula sebagai full time lah. Semua sampai sekarang saya masih lagi melakukan kerja sebagai perundi hak tanah. Okey, sebelum jadi REN tu jadi apa ni? Okey, sebelum jadi REN saya berkhidmat sebagai juruteknik pertahanan udara. Selama lebih kurang 10 tahun lah saya berkhidmat. Kemudian pada tahun 2017 saya telah habis kontrak and then saya join menjadi perundi hak tanah sepenuh masa. Apa yang membuatkan Rusdi rasa teringin nak join jadi ejen hartanah ni? Okey, sebab utamanya kerana salah satunya adalah pendapatan dan juga masa yang fleksibel, ya betul Tuan. Masa yang fleksibel and then pendapatan tak terbatas. Maksudnya macam mana kita buat, itulah yang kita akan dapat. So orang kata makin rajin kita usahakan sesuatu tu, insyaAllah hasilnya pun makin bertambah-tambah lah kan. Ya betul Tuan. Okay. Agak-agak lah masa tu, ingat tak lagi siapa yang sebenarnya yang menarik Rusdi untuk join jadi ejen ni? Okey, yang menarik saya untuk join jadi ejen ni, salah satunya saya dah buat ni sebenarnya daripada saya masih bekerja lagi. Saya telah buat part time. Start tahun 2014 saya telah buat part time. Lama dah tu. Masa part time tu cuma yalah kita ada gaji. So kita tak boleh nak fokus sangatlah kan sebab benda ni kerjaya part time. So kita tak berapa serius lah masa tu. Tapi saya dalam masa yang sama saya still belajar lagi untuk buat rent ni. So sampai masa itulah yang pencetusnya tu sebabnya memang masa tu memang ada nak tambah income. So saya start buat. So masa saya buat part time tu saya buat sikit-sikit. So sampai satu masa saya rasa macam dah okay, dah stable. And then bila saya punya kontrak pun dah nak habis sebagai juruteknik, saya terus stop jadi juruteknik and then terus buat full time sebagai seorang REN. Alhamdulillah. Okay. So sejak dah join jadi full time ni, okay, sebab kita pun dah agak
lama juga bekerjasama lah. Saya rasa saya kenal Rusdi ni pada last year lagi kan, daripada tahun lepas. Betul kan. Okay, so saya ingat lagi kes-kes yang awal lah masa kita bekerjasama tu. Kebanyakan yang Rusdi punya kes tu berada di sekitar kawasan Kelang, dekat kawasan Kuala Langat kan. Yes, So mungkin kan. Rusdi boleh sharekan farming area tempat Rusdi buat tu kat kawasan mana sebenarnya? Okey, untuk macam saya sekarang ni saya fokus di kawasan Lembah Kelang, and then especially lah kawasan Lembah Kelang, Kelang, Shah Alam, Kuala Langat, Banting dan kawasan-kawasan yang mana memang saya akan pergi jugalah. Kalau ada saya pergi, kalau dalam Lembah Kelang ni insyaAllah. Rawang ke saya pergi juga. Okay. So Rusdi tinggal kat mana rumah? Saya di Kelang. Kalau di Kelang. Tapi kalau di kawasan Lembah Kelang insyaAllah saya pergi, tak ada masalah. Dan kalau di Seremban sikit pun saya pergi juga. Sampai sana saya boleh pergi insyaAllah. Okey, maknanya sebagai seorang perunding hartanah ni, dia kalau dia betul-betul lah ingin berjaya dalam bidang perundingan hartanah ni, dia tak boleh lah orang kata apa nak rigidkan ataupun nak limitkan dia punya orang kata apa kawasan tu kan. So macam yang Rusdi beritahu tadi tu, walaupun tinggal di Kelang, kadang-kadang sampai ke Seremban pun ada ambil listing dan sebagainya, betul tak? Betul tuan. Okay, jadi itulah apa ni, masing-masing ada cara masing-masing dan masing-masing ada orang kata apa pendekatan yang diambil lah kan. Okay, jadi untuk malam ni sebab topik kita tu memang kita discuss tentang kenapa perlu berurusan dengan peniran yang berdaftar. Okay, kalau boleh Rusdi tolong sharekan. Okay, saya difahamkan bila nak jadi RAN berdaftar ni, dia kena mengikuti satu kursus, kursus yang dinamakan NCC, Negotiator Certification Course kan. Okey, kursus NCC tu sebenarnya apa yang diajarkan masa dalam kursus NCC tu? Okey, untuk menjadi seorang RAN yang berdaftar, kita akan menghadiri kursus NCC. NCC ni kursus dia sekarang ni tak silap saya 2 hari. 2 hari betul, dengan bayaran 600. Betul kan? Betul. Okey, dalam kursus ni dia dalam masa kursus ni speaker-speaker tu akan ajar kita berkenaan dengan undang-undang sebagai seorang RAN, apa yang perlu kita buat, apa yang boleh kita buat dan apa yang tak boleh kita buat. So apa yang kita dapat daripada speaker tu kita just praktikkan untuk kita sampaikan kepada bakal-bakal penjual ataupun pembeli yang nak berurusan dengan kita. So kita dah ada guide dekat situ. Jadi sebagai seorang RAN kita akan ikut apa yang telah ditetapkan oleh lembaga lah, oleh board, iaitu Lembaga Penilai Pentaksir Ejen Hartanah. Okay. So bila dah attend kursus NCC tu, ramai juga yang tertanya-tanya, ada ke exam ataupun ujian yang perlu dilalui oleh seorang RAN ni sebelum dia boleh dapat sijil NCC tu? Okey, macam yang saya telah lalui, saya hanya sertai kursus selama 2 hari saja. Tapi tak ada exam. Just kita belajar tentang etika, undang-undang sebagai seorang perunding hartanah. Dan juga Tan. Jadi maknanya banyak salah tanggapan lah di situ kan. Kebanyakan orang-orang yang mungkin berminat nak jadi seorang RAN ni, dia mungkin memikirkan tentang nak jadi RAN ni nak kena ambil exam. Nak kena duduk for exam, nak kena lulus ujian tertentu barulah dia layak untuk jadi RAN. Sebenarnya tak ada pun kan benda tu kan. Betul kan. Jadi bagi saya sangat mudah. Kenapa kita perlu orang kata apa membahayakan diri berurusan sebagai seorang broker haram, sedangkan proses untuk jadi seorang perunding hartanah yang berdaftar ni sangat mudah. Kan? Ambil kursus NCC, bayar 600, lepas habis NCC tu tak ada exam pun, lepas tu boleh terus dapatkan sijil. Dengan sijil NCC tu kita dah boleh daftarkan diri kita dengan mana-mana agensi hartanah yang membuka peluang untuk kita menjadi RAN di bawah mereka. Betul tak? Betul kan. So kalau dah ada RANTEC
So tak ada masalah lah. Bila kita dah sertai kursus tu, nanti dia akan bagi kita sijil, and then kita boleh sertai mana-mana agensi untuk mendapatkan kita punya rentek, supaya kita boleh berurusan sebagai perunding hartanah yang berdaftar. Itulah sebab tu saya pun kadang-kadang duk terfikir kan, kenapa ramai lagi minta maaf cakap lah broker-broker haram yang berada di luar sana yang masih lagi menjalankan perkhidmatan sebagai seorang broker yang tidak bertauliah dan melanggar Akta 242 tadi. Kerana mereka menjalankan amalan sebagai seorang broker, mereka dah langgar akta dan sebenarnya mereka membahayakan diri mereka. Okay, kalau misal kata kita tertangkap menjadi seorang broker haram, dia punya hukuman dia memang sangat-sangat berat, boleh denda sampai 300,000 dan boleh dipenjarakan lagi. Jadi perkara-perkara macam tu sepatutnya dielakkan lah. Jadi nak jadi seorang perunding hartanah yang berdaftar ni macam yang Rusdi dah terangkan tadi, habis saja kursus NCC dapat sijil dah boleh daftarkan diri kita sebagai seorang ejen hartanah yang berdaftar kan. Ya, betul. So kalau tak keberatan mungkin Rusdi boleh tunjukkan macam mana rupanya rentek tu. Okay, yang masing-masing kita nak dapatkan rentek tu kan, apa ni rentek tu macam mana rupa dia, cuba Rusdi tunjukkan tu. Okey, dah ni rentek untuk ejen yang berdaftar lah. Dia ada dekat situ ada tulis nombor REN, nombor IC dan juga dengan agensi mana kita bernaung akan ditulis di sini. Maksudnya kalau yang penting dekat situ ada nombor rentek. Okay, so macam yang saya terangkan sebelum di awal rancangan live ni tadi, tuan-tuan perempuan boleh periksa, minta dengan ejen tersebut untuk bagi rentek number dia. Ataupun bahasa mudahnya kalau kita jadi anggota tentera, kita cakap nombor badan kan. Dia ada nombor badan dia, nombor rentek tu nombor badan dia lah. Nombor badan dia, so minta nombor rentek dia, dapatkan dan boleh periksa di laman web LPPEH, Lembaga Penilai Pentaksir Ejen Hartanah dan Peserta. So bila dah tengok kat situ nombor rentek tu dah kita periksa dekat laman web tersebut, dia akan boleh kita kenal lah siapa sebenarnya empunya rentek tersebut, nama dia siapa, dengan agensi mana, semua ada maklumat dalam tu lah kan. So ini untuk mengelakkan diri kita daripada tertipu ataupun berurusan dengan orang-orang yang tak bertanggungjawab lah kan. Betul. So macam yang Rusdi dah terangkan tadi, saya inginlah membuat seruan lah, seruan kepada semua, terutamanya lah kepada bakal-bakal pembeli dan juga penjual yang ingin mendapatkan khidmat perunding hartanah. Pastikanlah perunding hartanah yang anda lantik tersebut adalah perunding hartanah yang berdaftar. Betul. So jangan sekali-kali kita gunakan perkhidmatan daripada ejen ataupun broker haram yang tidak bertauliah. So kita balik semula kepada cerita dengan Rusdi ni tadi. Mula-mula Rusdi dapat rentek tu tadi. Berapa lama yang sebenarnya ambil masa untuk membiasakan diri dan mendapat listing yang pertama yang Rusdi boleh pecah telur pada masa tu? Ingat tak lagi? Boleh. Untuk first yang saya dah dapat rentek ni, saya ambil masa lebih kurang sebulan jugalah untuk pecah telur, sebab daripada situ saya nak belajar macam mana nak cari listing, and then macam mana saya nak letakkan di media mana saya sesuai untuk letakkan listing ini tu untuk menjual. Dan juga di situ juga saya perlu mencari buyer yang betul-betul lah untuk yang beli. Maksudnya kita kena filter dulu buyer tu. Saya akan belajar, mula-mula lah masa sebulan tu saya belajar untuk filter buyer tu. Kemudian baru saya boleh close lah. Saya anggarkan dalam sebulan untuk yang pertama saya pecah telur lah, orang istiharkan macam tu kan. Hebat tu, lu masa sebulan dah boleh pecah telur, terror tu. Kalau tak keberatan lah kan, dalam mungkin adalah di kalangan penonton-penonton yang kita sedang menyaksikan rancangan live kita ni, ilmu dalam bidang perundingan hartanah ni sebenarnya banyak yang Rusdi dapat ilmu tersebut tu daripada mana, sumber-sumber mana yang Rusdi acquire ataupun dapatkan maklumat ataupun ilmu tersebut. Untuk permulaan ni banyak masa mula-mula saya start
jadi perundian tanah ni banyak yang saya dapat daripada website, saya cari di Google, and then daripada Facebook. Di situ saya belajarlah daripada penulisan senior friend di situ, and then daripada salah satunya daripada Hartanah dan Anda juga saya ada baca tulisan daripada tuan lawyer. Terima kasih. terharu saya. Okey, so apa ni berbalik kepada soalan tu juga. Okay, so tuan. bila tengok kepada orang kata apa pengisian ataupun penulisan daripada website, daripada blog dan sebagainya kan. Okey, adakah Rusdi rasakan bidang hartanah ni adalah bidang yang sukar untuk dipelopori? Terutamanya bagi mereka yang mungkin sekarang ni kita tengoklah pasca COVID-19 ni banyak sebenarnya mereka yang telah diberhentikan kerja, yang tak ada punca pendapatan, yang mungkin berniaga tak menjadi dan sebagainya. Jadi dalam tempoh selepas COVID-19 ni, adakah Rusdi merasakan bahawa bidang hartanah ni agak sukar ataupun orang kata susah untuk mendapat prospek pembeli dalam keadaan pasca COVID-19 sekarang? Okey, bagi pandangan saya lah tuan, dalam pasca COVID-19 ni ramai sebenarnya orang yang nak menjual rumah sebenarnya. Cuma kita nak mencari buyer yang betul-betul strong daripada segi loan dan daripada segi dia punya profil kewangan dia lah, memang agak sukar sikit lah. Tapi ada yang mencari, yang mana pada sekarang ni memang kita tahu harga hartanah tu memang jatuh sikit. So ramai yang mencari. So bagi yang mereka yang nak join sebagai perunding hartanah, saya rasa inilah masa yang sesuai untuk mereka nak buat sale lah, menyertainya dan dan boleh buat jualan lah kan? So tak adalah orang kata desas-desus lah mengatakan bahawa bidang hartanah ni makin lama makin suram kan. Dalam keadaan sekarang ni orang dah tak minat nak beli rumah, orang duk simpan duit bawah bantal. So benda-benda tu semua perkara yang orang kata desas-desus yang tak betul lah kan. Itu rumus lah tuan, saya rasa. Betul, tapi ada macam kami dalam bidang ni memang untuk masa sekarang ni ramai yang mencari peluang untuk membeli rumah walaupun dalam pasca COVID-19 ni. So maknanya peluang untuk perunding hartanah menjual tu masih lagi terbuka dengan luas. Okay? Ya, betul tu. Saya pun dah terangkan dalam beberapa posting saya, dalam sharing saya secara live sebelum ni. Sekarang ni merupakan masa yang sesuai untuk bakal-bakal pembeli rumah membeli rumah pertama mereka lah, khususnya bagi pembeli rumah pertama. Okay, sebab kalau kita tengok sekarang ni, especially pada bulan 10 nantilah, saya merasakan masa bulan 10 nanti, selepas moratorium tu tamat, makin ramai lagi orang yang terdesak, yang terpaksa menjual rumah mereka. Sebab mereka dah start kena bayar balik installment kan. So bila nak bayar balik installment, mungkin pada masa sekarang ni mereka dah diberhentikan kerja ataupun mungkin gaji mereka dipotong. Dalam perkongsian saya dekat TV1 di Selamat Pagi Malaysia pun saya dah terangkan lah kan. Bila gaji mereka terpaksa dipotong ataupun mereka diberhentikan kerja, jadi mereka terdesak untuk melepaskan rumah mereka. Jadi mereka terdesak nak cari orang yang boleh bantu mereka lah, boleh bantu mereka untuk jualkan rumah mereka dengan cepat. Okay, ini berlaku khususnya bagi mereka yang mungkin beli hartanah banyak pada satu masa dulu. Mungkin kita cerita time ekonomi tengah bagus, time orang kata harga rumah tengah peak, especially tahun 2011, 2012 dulu. Mungkin pada masa tu mereka dalam sektor yang tak terjejas, dapat banyak income di situ dan mereka melabur dalam bidang hartanah. Bukan beli satu tapi mungkin sampai 3-4 biji rumah. Kan? So pada masa tu mereka merasakan mereka mampu. Tapi sampai ke tahap sekarang ni, bila mereka dah terbeban, tak boleh nak bayar monthly installment tu, jadi mereka rasa terpaksa untuk melepaskan hartanah yang mereka ada.
Kan dulu mereka beli untuk investment, sekarang ni penyewa pun tak ada, yang buat Airbnb pun tak boleh nak survive kan Betul. Jadi bila terpaksa nak melepaskan hartanah mereka, mereka terpaksa mencari orang yang boleh bantu untuk jualkan lah kan. Itulah wujudnya peluang peluang opportunity kepada perundi-perundi hartanah untuk ambil peluang tu dan bantu golongan-golongan yang terkesan ni tadi kan untuk jualkan hartanah mereka lah kan. So tu yang macam Rusdi beritahu lah, pasca COVID-19 ni sebenarnya lagi luas peluang tu lagi banyak. Cuma cabarannya adalah untuk mencari pembeli yang sesuai, pembeli yang mampu, yang boleh dapatkan pinjaman daripada bank. Dan seperti yang kita tahu sekarang ni pun, pinjaman dengan bank tu dah kadar interestnya dah makin rendah. Kalau dulu mungkin nak dapat below 4% tu sangat-sangat mustahil. Kecuali kalau kita pinjam dengan LPPSA saja, dengan government saja boleh dapat 4% kan. Tapi sekarang ni benda yang mustahil tu dah berlaku. Ada klien saya baru je nak sign SPA esok ni, dia dapat loan daripada bank dengan kadar 3.05%. Rendah. Macam beli kereta dah. Dia punya interest rate tu memang murah kan. Jadi itu yang bagi saya sekarang ni antara masa yang sesuai lah. Selain daripada apa yang government buat penjana punya skim, lepas tu ada pengurangan orang kata bukan pengurangan, pengecualian duty stamp. Dikecualikan duty stamp bagi pembelian rumah pertama 300,000 ke bawah tak ada duty stamp. 300 ke 500,000 ada diskaun RM5,000. Jadi ini antara masa yang sesuai lah. So sebab itulah saya sampaikan tadi makna dalam erti kata lain bidang perundingan hartanah ni sebenarnya kita boleh survive dalam apa-apa keadaan sekalipun. InsyaAllah sebab insya-Allah. Macam Rusdi beritahu tadi kan, saya pun nak tahu jugalah macam mana Rusdi mengiklankan kalau ada listing owner-owner yang nak jual dan sebagainya. So mungkin Rusdi boleh share sikit kat situ pengiklanan yang Rusdi buat. Pengiklanan yang saya buat kebanyakannya saya buat secara online lah. Saya pakai medium-medium yang ada di online seperti Property Guru, Mudah.my, iProperty dan juga di Facebook. Dan saya juga buka peluang kepada agensi lain untuk berkoe. Kolaborasi lah kan. Kolaborasi, ya betul, untuk sama-sama menjual. Kan maksudnya kita sharing lah. Maksudnya kita dapat separuh-separuh half-half, kita sharing lah, tak ada masalah lah. Kita so mungkin ada penonton-penonton kita di kalangan orang yang bukan rent ni yang tak faham sebenarnya apa yang sebut sebagai KOA ni kan. So saya terangkan sikit lah. KOA ni ejen ada dua. Satu yang mewakili penjual, yang pegang listing, yang pegang rumah daripada penjual ni kita panggil dia ejen untuk penjual lah. Satu lagi ejen yang mewakili pembeli. Jadi ejen yang mewakili pembeli ni dia ada pembeli yang berminat nak beli kan, tapi dia tidak ada listing. Dia tidak ada rumah untuk dijual. Jadi apa yang dia buat adalah dia berkolaborasi dengan ejen yang pegang listing tadi tu. Sebagai contoh katalah Rusdi pegang listing rumah di Kelang sebagai contoh kan. Jadi Rusdi pun nak jual, nak cepat, dia pun iklankan dan dia open, dia buka tawaran kepada mana-mana ejen hartanah yang ingin berkolaborasi ataupun KOA dengan dia, yang ada potential buyer, untuk bawa potential buyer tu tengok rumah tu lah. Jadi bila potential buyer, katalah CB ni punya potential buyer yang setuju nak beli, so CB punya potential buyer ni pun akan dibawa oleh Randy ni tadi untuk berjumpa dengan Rusdi, dan kat situ kalau misalnya kata jadi nak beli, maka mereka ni boleh share lah commission kat situ kan. So itulah yang dipanggil sebagai KOA. So siapa-siapa yang mungkin baru pertama kali dengar perkataan KOA ataupun co-broking tu, itulah dia istilahnya. Jadi tak susah sebenarnya kalau misalnya kata kita tahu bina network, kita tahu orang kata apa, dapatkan orang kata apa listing-listing yang ada dipegang oleh kawan-kawan kita yang lain kan. So tak semestinya kita nak jadi rent ni kita nak kena ada listing dulu baru kita boleh jadi rent, tak semestinya. Sekarang ni kalau misalnya kata tuan-tuan perempuan nak jadi rent, tak ada listing pun boleh je jadi rent, sebab tuan-tuan perempuan perlu membina networking dengan rakan-rakan rent yang lain supaya dapatlah kita tolong bantu mereka untuk jual lah tanah mereka kepada bakal-bakal pembeli yang ada kan. So macam yang Rusdi beritahu tadi, pengiklanan secara online di mudah.my dan sebagainya,
Okay, kos yang dikeluarkan lah. So kalau Rusdi tak keberatan lah untuk share. Untuk pengiklanan ni ada tak bajet tertentu? Mungkin dalam sebulan Rusdi bajet lebih kurang berapa ringgit ke kan untuk kos pengiklanan. Boleh tolong share kan? Untuk saya lah, untuk total kos pengiklanan saya spend sebanyak lebih kurang RM800 jugalah setiap bulan. Maksudnya saya akan daripada situ saya akan top up saya punya akaun Pro Niaga iaitu mudah.my. Saya akan top up juga akaun macam akaun Property Guru and then dan iProperty pun saya akan top up jugalah. Lebih kurang saya punya bajet lah, saya buat kiraan dalam 800 ke 1000 lah sebulan. Untuk Pro Niaga saja 500 dekat situ. So daripada pengiklanan yang Rusdi buat tu 1000 tadi katalah lebih kurang modal dia 1000 lah untuk buat pengiklanan kan. Berapa agak-agak pulangan daripada pengiklanan yang Rusdi buat tadi tu? Adakah benda tu boleh cover balik dengan kos yang Rusdi keluarkan tu dengan penjualan yang Rusdi dapat tu boleh cover balik tak dengan kos yang dah dikeluarkan? Maksudnya kalau daripada segi pulangan yang saya dapat tu memang cover balik lah tuan. Maksudnya cover dekat 10 kali ganda jugalah, lebih kurang lah macam tu kan. Dengar tu 10 kali ganda, maknanya kita dah boleh congak lah agak-agak kata Rusdi sebulan berapa Tak ada kan. Jangan ada orang LSDN tengok orang ni sudah nanti dia kejar awak pula nanti. Betul. Gurau je, okay. So, macam yang saya dah beritahu tadi, maknanya dalam bidang perundingan hartanah ni modal kita lebih kepada pengiklanan kan. So kita tak perlu keluarkan modal untuk beli barang, tak perlu keluarkan modal untuk ambil stok dan sebagainya sebab kita bukan jual barang kan. Kita bukannya jual material dan sebagainya, kita jual benda yang bukan milik kita. Sebab kita berurusan dengan penjual rumah yang memang rumah tu rumah orang lain lah, bukan rumah kita pun kan. Dan dalam masa yang sama macam yang Rusdi sebutkan tu, sebenarnya kos kita lebih kepada kos pengiklanan. Dan ada kalanya sebenarnya pengiklanan tu tak memerlukan kos pun. Betul tak kalau misal kata kita bijak menggunakan platform yang percuma, kita tak perlu nak keluarkan duit untuk bayar sebenarnya. Kan seperti contoh macam social media punya marketing, kita ada Facebook, kita ada Instagram kan. So perkara-perkara macam tu sebenarnya ada platform-platform yang percuma, kita tak perlu nak keluarkan modal pun. Cuma kita nak kena tahu, nak kena manipulate keadaan tu macam mana lah. So saya pun difahamkan lah, Rusdi ada buat landing page bersama dengan hartanah anda. Ni kita nak up sikit lah hartanah anda punya ni kan. So saya nak buka sekejap landing page yang Rusdi buat bersama-sama dengan kami ni. Inilah dia landing page yang Rusdi buat. So page ni memang saya sendiri kalau tuan-tuan pun nak tahulah copywriting yang ada dalam page ni, kita berdua bincang itu dia kan. Ya betul. Kita bincang dekat berapa jam juga ni nak memikir, nak pecah kepala, nak fikirkan apa ayat letak ni kan. So ni saya tunjukkan lah dia punya tu dia orangnya handsome tu. Nama saya Muhammad Rusdi Ahmad dan saya adalah perunding hartanah berdaftar. Tu rentek number. Tu nombor badan Rusdi tu 116606 kan. Tuan-tuan boleh cek di website lpph.gov. Ada. Boleh tengok dia punya nombor badan tu kan. So inilah yang saya kata tadi, ayat-ayat copywriting ni saya bantu dia sebenarnya. Saya nak dapatkan ayat tu, saya duduk bincang dengan dia apa benda yang kita nak ni. Sebab tu saya cakap dengan Rusdi masa tu lah, saya ingat lagi. Rusdi sekarang ni nak target siapa? So dia beritahu dengan saya dia nak target bakal-bakal penjual, nak dapatkan listing di situ kan. So saya pun ceritalah, sekarang ni kita nak kena dapatkan satu bentuk ayat yang boleh menarik perhatian orang yang sedang berada dalam kesusahan. Dia nak jual rumah dia tu segera dan dia orang kata nak dapatkan bakal-bakal pembeli tu dengan cepat. Dan mungkin dia tengah dalam keadaan yang diberhentikan kerja ke, ataupun dia dah tak larat lagi nak membayar installment pada bank dan sebagainya. Sebab itulah kita buat ayat macam ni kan. So ini antara yang ni pula testimoni dia. So kita tengok testimoni ni bukan tipu testimoni tau, ni betul-betul testimoni ni. Gambar tengok gambar dia sebenarnya kan. Betul. Gambar-gambar Rusdi ni kan. So memang orang kata bukan dibuat-buat, memang betul.
Klien-klien yang pernah berurusan dengan Rusdi, so saya minta dia cari balik gambar-gambar yang ada tu, saya masukkan dalam landing page ni lah. So ini antara perkhidmatan yang Rusdi tawarkan sebagai seorang peruning tanah. Dia buat pengiklanan, dia cari buyer yang nak beli kan. So bila dah cari buyer nak beli, buyer tu pula tak payah susah nak buat loan punya application dan sebagainya pun, Rusdi akan bantu lah untuk dapatkan pinjaman daripada bank. Urusan tu pun dia akan bantu juga, dan akhir sekali macam mana nak menghubungi dia lah. So ada melalui telefon, melalui email, Facebook. So dan tengok kat sini ada WhatsApp saya di sini. So apa akan berlaku kalau kita klik button ni? Bila klik button ni, dia akan terus pergi ke WhatsApp. So bila kita kita nak WhatsApp dengan Rusdi, kita boleh terus klik button tadi tu dan boleh masuk terus ke link WhatsApp lah. Itulah kelebihan menggunakan landing page macam yang saya dah terangkan sebelum-sebelum ni lah kan. Betul. Jadi bila Rusdi dah gunakan landing page ni, nampak tak dia punya what we call effect dia kat situ? Ada membantu tak sikit sebanyak? Okey Tan, sejak saya menggunakan landing page yang mana kita sama-sama buat tempoh hari, memang banyak impactnya lah daripada segi klien yang nak berurusan, nak menjual rumah dengan cepat, kita dapat, and then dia orang dapat lihat lah profil kita dulu sebelum dia nak berurusan dengan saya lah. So daripada situ memang banyak lah dapat kontak-kontak sejak saya buat landing page ni. So itulah, bila adanya landing page tu sedikit sebanyak kita tak perlu lagi nak terangkan panjang lebar siapa diri kita, nak tunjukkan kita punya testimoni apa semua kan. Semua ada dalam page tu. Jadi mereka boleh terus berhubung dengan kita, dan mereka boleh WhatsApp kita bila dah baca lah apa yang ada dalam landing page tu kan. Bila orang tu nak, dia macam lebih kurang macam website kita lah, personal website kita, tapi dia lebih diringkaskan dan lebih mudah untuk kita kenalkan diri kita kepada orang lain lah kan, melalui landing page tersebut. Sebab kalau kita cerita pasal website ni mungkin satu benda yang besar. Kat dalam website tu mungkin terlalu banyak perkara yang kita nak ceritakan. Tapi macam landing page ni lebih kepada mini site. Mini site tu maknanya bila orang klik je kat situ, maklumat yang penting je yang ada dalam tu, gambar kita, testimoni, macam mana cara nak berhubung dengan kita. So perkara tu je. So bila orang nak berhubung, dia terus tekan WhatsApp link tu, ataupun dia boleh call kita melalui nombor telefon yang kita ada kat situ lah kan. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak lah Rusdi buat dengan perkongsian yang Rusdi beritahu tadi. Dan ada sedikit lagi yang saya rasakan kekeliruan lah di kalangan bakal-bakal pembeli ni. Mereka tertanya-tanya, bila berurusan dengan rent ni, ada ke pembeli kena bayar apa-apa service charges ataupun fee kepada rent? Okey, sebenarnya untuk service charge ni bukan pembeli yang akan bayar pada kita. Yang akan bayar pada kita adalah pihak vendor, iaitu pihak penjual. Yes, betul kan. Memang kita sebagai rent ambil commission daripada penjual lah untuk sebagai fees agensi kita. Maksudnya pihak pembeli tak ada keluarkan satu sen pun untuk bayar kita. Kita hanya itulah banyak orang kata stigma yang tak betul lah, yang dikatakan rent ni makan duit kiri kanan lah, ambil situ ambil sini apa semua tu, memang benda tu tak betul lah kan. Tuan-tuan perempuan kena faham, bila berurusan dengan peruning hartanah yang berdaftar ni, macam yang saya dah terangkan sebelum ni pun dalam rancangan live saya, bila kita nak pergi viewing tengok rumah tu, benda pertama sekali, jangan sekali-kali tuan-tuan perempuan marah bila rent buat filtering kan. Rent tu bila on the phone tu, bila kita call aja, contohlah macam Rusdi ada buat satu listing rumah di Kelang lah katanya sebagai contoh kan. Buat listing dekat iklan tu dekat mudah.my, letak nombor telefon dan sebagainya. So tuan-tuan perempuan scroll mudah.my tu nampak iklan yang Rusdi letakkan tu. So tuan-tuan perempuan call Rusdi kat situ. So bila dah call kat situ, Rusdi akan tanya, saya tak keberatan untuk membantu tuan untuk membeli rumah tersebut, tapi boleh tak kalau saya tanya beberapa soalan untuk buat soal selidik sikit.
Kan. So bila Rusdi tanya, okey, boleh saya tahu tak pendapatan bulanan tuan ni berapa sebulan, kerja sebagai apa tu semua. Jangan pula pergi marah Rusdi kat situ, sebab itu antara proses yang dipanggil filtering. Proses filtering ni memang dia kena buat sebab dia nak pastikan yang kita betul-betul mampu untuk membeli rumah yang ada dalam listing tersebut, dalam iklan tersebut. Okey, sebagai contoh, katalah daripada iklan tu, rumah tu katalah harganya 300,000. So bila buat proses filtering, Rusdi dah tanya, dah buat soal selidik, dia dapat tahu yang tuan-tuan punya gaji ni mungkin baru 2,500. Jadi daripada situ lagi Rusdi dah boleh nampak, rent ni dah boleh nampak sebenarnya kita tak mampu untuk beli rumah tersebut. Jadi jangan marah kalau misal kata dia tanya macam-macam. Dia tanya macam-macam tu sebab dia nak jimatkan masa kita supaya kita tak buang masa pergi ke rumah tu buat viewing yang sebenarnya rumah tu kita tak mampu nak beli. Ini tu yang satu lagi. Minggu lepas saya dah orang kata apa, bising-bising, saya dah war-warkan di page catatan anda, beli rumah ikut kemampuan bukan ikut kemahuan. Banyak kali dah saya cakap benda tu. Jadi bila rent bertanyakan soalan-soalan cepu mas ni yang macam polis tanya itu ini ni, bukan sebab mereka nak downgrade anda, tapi mereka nak menjimatkan masa anda. Nak menjimatkan masa anda supaya anda tidak orang kata apa, mengidam nak beli sesuatu yang anda tak mampu. Sebab mereka dah dilatih macam mana cara nak kira DSR, macam mana cara nak kenal pasti harga rumah yang sesuai untuk anda berdasarkan pada gaji yang anda ada, kan. So tu yang banyak kali dah saya bebelkan pasal benda ni, dan saya percaya Rusdi pun ada pengalaman macam tu, kan. So mungkin boleh sharekan sikit lah pengalaman manis, pengalaman pahit bila berurusan dengan masyarakat kat luar sana tu, especially bakal-bakal pembeli rumah ni. So mungkin Rusdi boleh ceritakan sikit-sikit apa yang ada. Okey tuan, macam saya ada jugalah pengalaman pahit. Kebanyakannya yang pengalaman pahit ni masa kita mula-mula jadi rent lah. Sebab masa kita mula-mula jadi rent ni memang siapa yang call nak tengok rumah semua kita bawa. Sampai satu masa saya pernah bawa, masa mula-mula dululah, saya pernah bawa sampai 5 orang untuk tengok rumah tu. Alih-alih sampai depan pintu pagar, tak masuk rumah lagi. Pembeli cakap, okey lah macam ni lah, pagar kecil lah dia cakap. So balik lah, salam balik. Macam tu lah. Itu sebab nak filter. Kan, itulah pengalaman yang pahit lah jugalah orang cakap, kan. Maksudnya masa mula-mula lu tak ada siapa yang guide kita macam mana nak filter. So sampai satu masa saya pun belajarlah untuk filter. So kita tahulah macam mana spek yang pembeli tu nak, harga berapa yang dia layak. So kita dah tahu siap-siap. Maksudnya kita bawa tu memang kita dah tahu dia memang minat untuk beli. Betul. Jadi tak perlu nak buang masa rent, tak perlu nak buang masa prospek tu sendiri. Yang kita dah buat proses filtering tu di awal masa kita berhubung dengan dia on the phone, kan. Jadi tu yang sebenarnya cara yang ni lah, kan. Okey, saya tengok ni mesti Rusdi kenal ni abang kita ni, Rizali Hadi. Steady Rusdi Ahmad, proud of you bro, Propland Rent. Okey, so tuan Zali ada lagi ke? So kalau tuan ada lagi. Terima kasih kerana join kita lah pada malam ni. Terima kasih tuan principal. Jarang-jarang tuan Zali ada ni. Okay, Mi Afonso pun ada komen kat sini. Coach, saya baru sign LO refinance, interest dapat 3.4%. Alhamdulillah. Tahniah tuan Mi, tahniah. Okay, so ramai kawan-kawan kita. Tuan Man ada, Mastura Property ada, Nira ST ada. So ni semua sahabat-sahabat rent kita lah yang ramai tengok ni, kan. So saya harapkan dengan apa yang Rusdi dah kongsikan tadi tu, tuan-tuan perempuan sebagai bakal pembeli ataupun bakal penjual, dah tahulah sedikit sebanyak macam mana sebenarnya dia punya ni, kan. Asam garam menjadi seorang perunding hartanah, dan harap tuan-tuan perempuan fahamlah keadaan perunding hartanah ni, sebab mereka tak kenakan apa-apa bayaran pun. Katalah kalau mereka tinggal di Kajang sebagai contoh, macam saya tinggal di Kajang, listing yang mereka pegang tu katalah di Bangsa, nak daripada Kajang nak pergi ke Bangsa tu kurang-kurang pun duit minyak, duit tol apa semua cecah juga RM30, kan. So mereka tak adalah kenakan, okey sampai-sampai kat situ aje. Kalau kata nak buat viewing, okey tolong bayarkan saya punya Grab, RM40 Grab saya. So tak adalah mereka nak minta macam tu pun, sebab tu saya minta orang kata apa, bukan belas ihsan tapi nak dapatkan pemahaman lah bakal-bakal pembeli di sini.
Bila nak set appointment dengan seorang peroning hartanah, kita kena certain, kena yakin dengan diri kita yang kita betul-betul nak beli rumah tu dan kita mampu nak beli rumah tu dulu. Jangan main acah-acah aja. Ada setengah orang ni kan, kadang-kadang dia buat set appointment dengan rent ni, dia macam nak tengok, nak suka-suka je nak pergi tengok. Dia ingat kan kita ni tuang air kosong ke dekat dalam kereta tu kan. Kita pun tuang minyak juga nak bayar tol apa semua ni kan. Sebab tu bagi saya kesian juga sahabat-sahabat rent banyak juga dulu mana-mana kawan-kawan kita yang terpaksa pegang listing jauh-jauh apa semua tu kan. Sebab tu saya cakap mungkin dalam keadaan sekarang ni perlu untuk kita terus educate, kita terus orang kata apa, memberi makluman, memberi informasi, mengajar masyarakat kat luar sana tu apa sebenarnya yang perlu mereka buat dan macam mana mereka nak respect. Bukan nak suruh mereka tu takut ataupun mereka tu rasa macam profession seorang perunding hartanah ni profession yang terlalu dipandang mulia, tidak. Tapi mereka ni perlu melihat perunding hartanah ni juga adalah seorang manusia, seorang insan yang mana nak buat apa-apa perkara tu perlukan duit, nak kena isi minyak, nak kena bayar tol. Jadi jangan cuba-cuba nak orang kata apa memainkan ni dia orang punya emosi ataupun nak menyalahkan orang ke apa ke. Janganlah sampai macam tu sekali kan. Sebab saya ramai kawan-kawan rent yang duk cerita, coach penatlah coach kan, yang datang buat inspection ni semua main-main yang betul-betul nak tengok tu boleh bilang dengan jari je. Yang lain-lain ni call macam saja-saja nak pergi tengok, nak tengok dekor rumah tu. Ada orang macam tu. Saya saja je nak tengok rumah ni, nak tengok dekor dia macam mana, cantik ke tak. Macam tu pun ada. Aduh, pening. Kan? So itulah walaupun saya bukan seorang perunding hartanah, saya seorang peguam, tapi yalah keluhan-keluhan macam ni selalu saya dengar bila saya buat seminar, bila saya buat kelas online, betul banyak yang bertanya ataupun yang bercakap tentang isu-isu macam ni lah. Jadi saya ingin menyerulah kepada bakal-bakal pembeli, especially yang mungkin baru pertama kali nak beli rumah tu kan, harap fahamlah dengan kerjaya seorang perunding hartanah ni. Memanglah mereka nak bantu anda, tapi janganlah diambil kesempatan dan menggunakan peluang tu untuk menjatuhkan ataupun menyusahkan mereka pula. Jadi itulah yang saya pesan awal-awal tu. Pagi tadi saya dah buat posting, saya dah cerita panjang lebar dalam posting tu. Kenal pasti kemampuan kita dulu dan kena pastikan yang kita betul-betul mampu, baru kita buat appointment untuk tengok rumah tu dengan rent tadi lah. Okay. So pahit manis semua ada coach. Ni Cik Rashid pun ada kongsi kat sini. Terima kasih Cik Rashid join kita pada malam ni. Okay. So so ada lagi lebih kurang 5 minit lagi. So mungkin Rusdi ada kata-kata terakhir lah untuk nasihatkan kepada mereka yang ingin menjadi seorang perunding hartanah. Apa yang mereka patut tahulah. Mungkin adik-adik yang baru nak join jadi rent ni, apa yang Rusdi boleh nasihatkan kepada mereka. Silakan. Okey Tan. Untuk yang mana baru nak join sebagai perunding hartanah ni, saya nasihatkan supaya berdaftarlah dengan agensi yang berdaftar dan pergilah ambil kursus NCC untuk kita dapatkan sertifikat kita sebagai seorang perunding hartanah yang berdaftar. Nanti kita boleh daftarkan sertifikat kita itu dengan agensi untuk keluarkan kita punya rent tax lah, supaya kita boleh berurusan dengan lebih telus dengan pihak penjual dan juga pihak pembeli. Okay, jadi mungkin ada di kalangan rent-rent yang mengikuti rancangan live ni, saya benarkan anda untuk masukkan di ruangan komen sebab kita tak tahu mungkin viewers yang tengah tengok rancangan live ni ingin berhubung dengan anda kan. Jadi kalau anda ada kata apa landing page ataupun link untuk mereka follow anda boleh kata apa masukkan link tersebut di ruangan komen, boleh letakkan di ruangan komen dan saya benarkan anda untuk masukkan nombor telefon dan juga area anda lah dekat mana yang anda boleh servis mereka dan sebagainya. Mungkinlah ada di kalangan bakal-bakal pembeli yang ingin berurusan, jadi masukkan di ruangan komen link landing page anda dan juga anda punya contact number ataupun email dan sebagainya, boleh masukkan di ruangan komen insyaAllah. Okay. Dan untuk siapa yang berminat nak berurusan dengan Rent Rusdi, saya dah masukkan
Kat bawah ni nampak hartanahdananda.com/rusdi2. Tu landing page yang saya buat untuk Ren Rusdi. Jadi siapa-siapa yang berminat untuk berhubung dengan Ren Rusdi boleh masuk ke link tersebut, dan insyaAllah boleh terus WhatsApp dengan Rusdi lah kan. So kalau tak keberatan, Rusdi boleh sebutkan nombor telefon, saya masukkan nombor telefon Rusdi sekarang. Okey, nombor telefon saya 017 611 0014. 017-611-0014. Ya, betul tuan. So saya masukkan dekat komen ni. Siapa nak contact Rusdi boleh berhubung dengan dia melalui telefon, ataupun boleh klik, bukan klik lah, maknanya ambil link yang saya tuliskan kat bawah ni, boleh masukkan dalam mana-mana search engine, boleh dapatkan Rusdi punya landing page tu lah. Tengok kat situ, boleh WhatsApp dari situ. So 017-611-0014. Itu nombor telefon Ren Rusdi lah. Okay, so untuk kesekian kalinya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ren Rusdi, sahabat saya yang dah memang, saya rasa banyak kali dah kita berurusan. Saya rasa mungkin dah lebih 10 file lah kot ada ni kan. Lepas lah, betul kan. So itulah, saya pun bersyukurlah dapat kenal dengan Rusdi. Saya tahu macam mana cara Rusdi bekerja. Ada juga listing yang saya dapat, saya pass pada Rusdi sebab saya tak boleh nak iklan kan, sebab saya bukan seorang Ren. So tuan-tuan kita faham. Okay, saya nak cerita kat sini. Seorang peguam dia tidak boleh ada dua profession. Jadi ramai yang mungkin bertanya, Coach Isaac ni dah bagus buat benda ni semua, kenapa dia tak jadi Ren ni je, kan senang jadi Ren. Tak boleh tuan-tuan. Saya sebagai seorang peguam, saya tak boleh menjadi seorang peruning hartanah. Sebab saya dilarang berbuat demikian di bawah Akta Profesion Keguaman. Sebagai seorang peguam, dia tak boleh ada dua profesion dalam satu masa. Okay? Sebab tu saya tak boleh jadi Ren kan. Dan dalam masa yang sama, saya berkolaborasi dengan ramai sebenarnya rakan-rakan peruning hartanah. Dan ramai sebenarnya orang yang nak minta tolong saya jualkan rumah, orang yang nak minta saya carikan rumah. Jadi dengan siapa lagi saya nak contact? Saya contact dengan orang yang rapat dengan saya lah. Macam Rusdi kan, selalu datang kan, so, Di ada rumah nak jual ni, kau tolong jualkan lah kan. So saya bagi je listing tu pada dia kan. Ada ramai lagi yang kawan saya yang macam tu. Jadi kata dalam bisnes hartanah ni kita tak boleh duduk seorang-seorang. Kita kena bina networking, berkolaborasi dengan ramai orang, baru kita boleh berjaya dalam industri ni, insyaAllah kan. Okay, so itulah, terima kasih banyak-banyak Di atas persetujuan, atas masa yang di-allocate-kan untuk rancangan live kita pada malam ni. Saya doakanlah supaya moga-moga Rusdi dipermudahkan segala urusan, dapat close case dengan banyak. Lepas tu dah close case tu, datanglah jumpa saya, nanti bagi case saya kan. Tak ada masalah.